Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi man tabi'ahum wa ala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi atim bil khair, rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrij mukhraj sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Muka surat 33. Kita masih lagi membincangkan mengenai cara-cara berwuduk. Cara-cara berwuduk ini memang kita telah pun mempelajari dari dalam ilmu fiqh. Tapi di sini diserasikan dengan ilmu tasawuf. Jadi kalau kita lihat dalam ilmu fiqh, kita membasuh muka sekadar membasuh muka saja, tidak lebih daripada itu. Tapi dalam ilmu tasawuf ditambahi dengan doa. Kalau di muka, di samping dibasuh zahirnya muka itu, maka diminta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya nanti di padang mahsyar muka kita berseri-seri dan bercahaya dengan uduk itu. Sama juga dengan membasuh tangan, kepala dan sebagainya. Artinya di samping kita membasuh telinga, tangan, dan minta Allah Ta'ala memberi kita amalan kita dengan tangan kanan, dan minta Allah Ta'ala mudahkan perhitungan. Sama juga waktu membasuh kaki, kita minta Allah Subhanahu Wa Taala menetapkan kita berada di atas titian sirat, minta jauh daripada tergelincir waktu meniti titian untuk menuju ke syurga. Maka sambung lagi. Maka apabila selesai engkau daripada mengambil air sembahyang, maka angkatkan kepalamu ke langit dan baca oleh. Selesai sahaja kita mengambil uduk, dah basuh kaki dah, kita pun menghadap kiblat, mengangkat kepala ke langit, memandang ke langit, dan mengangkat tangan dan berdoa. Dan ini doa: asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta amiltu su'an wa zalamtu nafsi astaghfiruka wa atubu ilaik faghfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutahhirin waj'alni min ibadikas salihin waj'alni saburan syakura waj'alni adhkuruka dzikran katsira wa usabbihuka bukratan wa asila. Ini doa sebaik-baik sahaja kita selesai berwuduk. Saya terjemahkan. Di sini tidak ada terjemah. Maksudnya aku nak saksi bahawa tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan aku nak saksi bahawasanya Nabi Muhammad itu adalah hamba-Nya, wa rasuluh, dan juga utusan-Nya. Subhanaka, maha suci Engkau wahai Allah. Allahumma, wahai Tuhan kami, wa bihamdika, dan dengan puji-pujian dua terhadap-Mu, asyhadu an la ilaha illa anta, aku nak saksi bahawa tiada Tuhan yang disembah melainkan Engkau dua. Amil tusuan, sebenarnya aku telah melakukan kejahatan. Wa zalamtu nafsi, aku telah menzalimi diri aku.
Ini pengakuan kita kepada Allah. Kita mengaku memang telah buat jahat dan telah pun melaksanakan perbuatan kezaliman. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Aku mohon ampun kepadamu. Aku mohon ampun kepadamu dan aku bertaubatlah kepadamu. Faghfirli, oleh hal demikian ampunilah akan aku. Wa tub alayya, taubatkan aku. Innaka antat tawwabur rahim. Sesungguhnya engkaulah Tuhan yang maha penerima taubat dan maha mengasihani. Allahumma ja'alni minat tawwabin. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah aku ini dari golongan orang-orang yang bertaubat. Wa ja'alni minal mutahhirin, dan jadikanlah akan aku dari golongan orang-orang yang suci. Wa ja'alni min ibadikas salihin, dan jadikanlah aku dari golongan hamba-hambamu yang saleh. Wa ja'alni saburan syakura, jadikanlah aku golongan yang terlalu sabar. Terlalu sabar. Sabur itu terlalu sabar. Ya, sabir, orang yang sabar. As-sabru, sabar-sabur, terlalu sabar. Syakura, juga yang paling-paling pandai berterima kasih, bersyukur. Benar syukur ni kepada Allah, tidak kepada manusia. Wa ja'alni adhkuruka dzikran katsira, jadikanlah akan daku yang berzikir kepadamu dengan zikir yang banyak. Wa usabbihuka bukratan wa asila, dan aku bertasbih kepadamu pagi dan petang. Ini terjemahan kepada doa ataupun amalan yang kita buat selepas berwudu. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullah. Ingat balik Imam Ghazali yang terkenal sebagai seorang ahli tasawuf, ahli sufi yang mengarang kitab banyak, termasuk kitab Ihya Ulumuddin. Barang siapa membaca akan segala doa ini, di dalam ia mengambil air sembahyang, nescaya keluar sekalian dosanya daripada anggotanya, dan dipeterikan atas suratan yang tersurat dalamnya pahala mengambil air sembahyang itu dengan cap, dan diangkat baginya di bawah arash. Maka sentiasa ia mengucap tasbih akan Allah Ta'ala dan mengucap takdis ia akan dia, dan disuratkan baginya pahala yang kan itu hingga hari kiamat. Maknanya kalau kita amalkan bacaan ini, nanti wudu itu diangkat naik ke langit, dan dia bertasbih sampailah hari kiamat mohon ampun kepada kita. Itu kelebihannya dibaca doa yang diwiridkan, yang diamalkan selepas kita berwudu. Demikian kita kalau nak diamalkan, biar amalkan betul-betul. Kadang-kadang orang angkat tangan saja, angkat, tak lihat pun. Sama juga kadang-kadang kita lihat doa selepas azan. Ramai sangat orang berdoa, tapi saya tengok sekejap aja siap. Selalu saya lihatkan bahawa doa itu kan panjang. Allahumma rabbaha da'uta matus salatu qaim sampai habis. Innaka la tukhliful mi'ad, sambung lagi Allahumma ghfirli 3 kali. Selalunya orang berdoa, saya tengok pendek aja dah selesai. Kadang-kadang Bilal pula tak sempat habis doa, dia pun kamat. Bilal pun sama pun. Bukan Bilal sini, Bilal lain ni. Ayat ni doa lepas wudu. Maka doa ini dicap dengan suratan, diletak di bawah arash, dia minta tasbih, takdis sebagainya, mohon ampun kepada Allah, dan kita dapat pahala sampai hari kiamat. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna man dzakarallaha 'inda wudu'ihi tahharallahu jasadahu. Ya? Di situ jasaduhu tu, jasadahu. Salah baris. Dal tu da. Tahharallahu jasadahu. Betulkan jasada tu bukan jasadu. Kullahu wa man lam yudkarillah wa man lam yadhkurillah. Sebenarnya bukan yudkari. Itu yudkurillah. Wa man lam yadhkurillah. Di situ yudkurillah.
yadhkurillah. Betul. Wa man lam yadhkurillah lam yutahhir minhu illa ma asabahul ma. Artinya bahawasanya barang siapa menyebut atau berzikir kepada Allah, yang doa dalam ayat sembahyang itu, pada ketika ia mengambil ayat sembahyang, saya menyucikan Allah Ta'ala akan segala badannya. Dan barang siapa tidak menyebut zikirullah pada ketika ia mengambil ayat sembahyang, nescaya tidak suci daripadanya, melainkan anggota yang kena ayat sembahyang itu cua. Maknanya kalau kita mengambil uduk dan berzikir, anggota yang tak kena air pun bersih. Kalau tidak berzikir, hanya anggota yang kena uduk saja bersih. Ya, kalau kita berzikir dengan uduk itu, anggota yang tak kena air pun bersih sekali. Kalau tidak berzikir, yang kena air saja yang bersih. Itu maksud. Bermula. Di situ tu ha waw tu ya, sebenarnya jin waw tu, jin alif tu tinggal lagi. Bara tu dan ke atas tu. Bermula makruh di dalam air semayang itu 7 perkara. Ya, bermula makruh dalam air semayang itu 7 perkara. Pertama, memercikkan air daripada kedua tangannya. Maknanya kita percik saja. Percik, tidak girus. Dia girus. Melainkan kita ni tidak ada air. Daripada Arafah kau pakai spray dia. Spray tu bau satu. Kita percik satu. Macam kita pakai orang setrika baju tu. Jadi dia buat setrika baju tu di Mesir lagi bagus. Setrika baju tu tak pakai percik tu. Dia buat air mulut dia. Tu di Mesir lagi senang, tak payah pakai spray. Senang. Arab lagi juga dia. Kedua, menampar air ke muka dan kepala. Maknanya macam ambil air tu. Itu menampar nama itu. Makruh. Ketiga, berkata-kata dalam mengambil air semayang. Waktu mengambil air semayang jangan berkata-kata. Makruh. Keempat, melebih membasuh segala anggota daripada 3 kali. Walaupun di tepi sungai, jangan lebih daripada 3 kali. Cukup 3. 3 itu dah maksimal lah. Walaupun di tepi air. Kalau di pipe lagi tidak boleh membazir rumah kita. Di sungai pun kira membazir. Tak boleh lebih daripada 3 kali. Yang keempat. Yang kelima, membanyakkan, menumpahkan air itu lebih daripada hajat. Sebab kerana was-was. 2, kerana bagi orang yang was-was itu syaitan menyukakan dengan mereka itu, dinamakan akan dia walahan. Maknanya kita mengambil air semayang lebih kerana was-was. Ambil lagi rasa cukup, kena rasa kena, lalu basah baju, muka pun dah hijau dah. Pasal membasuh air lebih daripada 3. Bukan pasal apa? Was-was. Syaitan yang mengganggu dalam namanya walahan. Yang namanya walahan, yang mengganggu orang yang wuduk ini. Takbir itu dipanggil khanzab. Orang yang was-was dalam takbir ihram dipanggil khanzab. Yang mengganggu kita waktu berwuduk dia panggil walahan. Jangan layan. Jangan layan mengambil wuduk berlebih-lebihan. Sebenarnya sudah sampai air, tetapi gangguan saja. Nabi mandi hadas besar mandi 1 gantang saja air. Segantang beredak. Gantang kita ni 6 kati. Gantang beredak 3 kati 12 kail. Banyak mana cukup mandi. Nabi mandi. Kita 1 kolam pun tak cukup. Lerah-lerah lagi. Sama saya berlera dia panggil tu. Tak cukup. Ya, jangan kita layankan. Ada kawan-kawan kita banyak begitu.
Dan kadang dia ambil uduk tu pukul 3 pagi dah masuk bilik air dah. Pukul 6 tak keluar lagi. Ambil uduk tu. Sebenarnya dah benar dah. Dah betul dah. Satu orang mandi 3 kali masuk air bilik air. Dia sudah mandi dah. Keluar. Masuk balik. Mandi lagi. Keluar lagi. Masuk balik. Yang ketiga itu pun macam tak sah. Sebenarnya itu bukan lagi was-was. Itu syaitan. Dia pula jadi syaitan. Syaitan dah balik dah. Syaitan boleh penat. Artinya apa-apa hal pun was-was jangan layan. Kena ingat. Pasal begini kaedah fiqh. Al-yaqinu la yazul bisyak. Yakin tak akan hilang dengan datangnya ragu-ragu. Mana kuat? Kuat yakin. Mengapakah yang ragu itu boleh mengatasi yakin? Kita dah yakin dah. Dah yakin. Datang ragu. Mengapa kita mengambil yang ragu meninggalkan yakin kan kembali? Tuan dah ambil uduk dah tadi dah. Dah ambil uduk naik surau dah. Dia kata kepala tak sapu tadi. Turun balik dia. Sapu balik. Apabila sudah kita naik ke surau, bermakna sudah yakin. Tidak tak naik tadi. Datang keraguan itu. Maka ragu itu tidak boleh mengatasi yakin. Dia pesankan orang was-was tu. Sama orang takbir Allah. Allah Akbar. Dah letak tangan dah. Boleh turun balik Ustaz. Kan syaitan dah kata, engkau sebut maghrib ke isyak. Oh ya juga dia kata. Dia turun balik. Jangan layan. Bila tak dah bermakna sudah yakin. Dah bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Datang disebut. Kau sebut 3 ke 4. Kau sebut tunai ke qada. Kita pun turun balik. Bermakna kita sudah meninggalkan yakin. Kita bersetuju dengan ragu-ragu. Itu sebabnya orang yang was-was ni lantik jadi imam. Sekali je dia. Dia mesti pegang ni. Sebelum orang makmum, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa dia buat? Boleh turun balik. Turun kan orang makmum marah. Gagal pegang. Itu cara dia. Kemudian yang keenam, memakai air yang terjemur pada matahari pada bijana yang menerima tukul pada negeri panas pada ketika itu. Maknanya yang keenam ini kita gunakan air yang panas yang terjemur di dalam bijana dalam tempat yang berkarat. Dan digunakan waktu dia air itu panas. Tak boleh. Kita dulu kan pakai tong yang berkarat. Bila jemur di atas tempat yang panas, kita ambil air itu. Waktu dia panas, beruduk hukumnya makruh kerana air itu boleh mewarisi sopak. Melainkan tunggu dia sejuk. Dalam kita sebut dalam negeri yang panas. Negeri kita ni pun kalau musim panas kan panas air itu. Tunggu dia sejuk dulu. Nabi pun pesan, dia kata wahai Aisyah. Dia kata Nabi panggil Aisyah, ya Humairah. Wahai Aisyah, wahai Humairah. Dia kata jangan kejemur air itu dalam tempat yang berkarat. Dan gunakan untuk berwuduk. Yang ketujuh memakai air yang sangat panas atau yang sangat sejuk. Maknanya air yang terlalu sejuk, terlalu panas yang memang sejuk sangat, air batu jangan. Tetapi air yang dijerang boleh pakai waktu dia sejuk. Ada saya dengar satu orang ceramah tak boleh gunakan air panas. Boleh. Apa kena mengena air panas tu? Yang tak boleh digunakan waktu dia panas, melecur. Walaupun orang mati, menjirus orang mati dengan air panas pun tak boleh. Dah mati, apa nak kira hukum? Tak boleh. Kerana orang mati naklah dihormati. Boleh tak orang mati jeruk air panas? Tak boleh. Dia tak sakit dah. Tak sakit pun tak boleh. Sejuk sangat pun tak boleh. Mana kalau dia hidup, tak boleh tahu orang tu. Orang kan walaupun dah mati, tak boleh dihormati. So, orang mati pun dihormati. Walaupun orang kafir. Orang kafir pun boleh dimandikan kalau dia mati. Pasal Abu Talib dimandikan oleh Sayyidina Ali. Kata Nabi, wahai Ali, engkau mandikan bapak engkau itu. Dimandikan juga walaupun dia kafir. Walaupun dia kafir. Boleh. Semayang tak boleh. Mandi tak masalah. Sebab kita ni kalau
orang itu meninggal dunia, jatuh berterbang, tak jumpa tangan sepatang, tangan tangan satu panggil apa? Sebelah. Besok jumpa. Kita kena mandikan tangan itu, dikapankan dan disemayangkan dan dikebumikan. Tetapi kalau orang itu belum mati, potong kaki, jangan disemayangkan kaki. Dia hospital, operate kaki dia, potong rumah, semayang orang. Pening tu ada. Ya, saya. Boleh. Mana air sama-sama lah maksud. Boleh. Tak ada masalah. Mana menggunakan air panas boleh. Jangan menggelegak. Habis saya ketahui olehmu bahawasanya sekalian yang tersebut dalam air semayang itu ada dalamnya fardu, ada dalamnya sunat. Biasalah wudu ini sunat pun ada, fardu pun ada. Fardu itu maknanya wajiblah ataupun rukun. Fardu. Adapun bermula fardu air semayang itu 6 perkara. Air semayang ni ada 6. Pertama, niat seperti dikatanya nawaitu raf'al hadas. Sah cukup. Nawaitu raf'al hadas cukup. Sengaja aku mengangkat hadas yang kecil. Sah. Ataupun dikatanya nawaitu raf'al hadas istibahat solat. Artinya sahaja aku mengangkat hadas kerana mengharuskan sembahyang atau barang sebagainya. Maknanya niat ini itu pun sudah masuk. Aku nak berwuduk, sah dah. Nawaitul wuduk, aku nak wuduk, sah. Aku nak mengangkat hadas, sah. Tak payahlah susah. Jujur sengaja aku angkat hadas yang kecil. Perdu ajar aku menghadap kiblat. Tunai 4 rakaat itu dalam. Mana? Berapa nak susah? Jangan buat susah. Mana aku nak berwuduk, sah dah. Tak sebut kerana taklah aku tak. Niat. Makna niat itu ialah lintasan. Mana? Berhenti di hati itu nak berwuduk dan terus buat. Itu niat. Itu dia. Ini buat susah. Kenapa berjam-jam ambil air semayang tu? Nawaitu. Itu. Nawaitu tak sebut. Itu tak apa. Yang pentingnya ialah hati. Sudah. Maka tidak ada apa masalah dalam berwuduk. Jadi mudah. Itu boleh. Di sini sengaja aku angkat hadas untuk mengharuskan semayang. Maksud mengharus ini bukan semayang itu harus tak. Maknanya wuduk tak ada hukumnya semayang haram. Bila ada wuduk itu haruslah di situ. Membolehkan dia. Dengan salah faham semayang itu harus pula. Kalau wuduk tak ada semayang hukumnya haram. Itu sebab berlakon tak boleh. Kan sibuk sekejap dulu. Orang nak lawan juga ulama. Kata haram sujud je lah. Mana bila kita sujud tak ada wuduk kan haram. Dan berlakon-lakon semayang tak boleh. Ini bukan benda main-main. Semayang bukan boleh berlakon-lakon. Ini pun nak cakap banyak-banyak. Kena gang juga. Pelik sumpah. Nak menjelaskan hukum pun tak boleh. Jadi nak buat apa? Ulama cakap berdasarkan hukum Allah Ta'ala. Bukan suka-suka. Ingat, mengharamkan yang halal, menghalalkan haram, murtad. Benda tu halal kita kata haram kan murtad juga. Bukan makna menghalalkan yang haram dia murtad. Menghalal, haram. Benda tu halal, apa hukum nasi tuan haram, murtad. Nasi dikata haram. Nasi itu haram kalau dicuri. Itu kaedah dia. Habis. Atau barang sebagainya. Dan tempat niat itu dipesertakan dengan permulaan daripada membasuh muka. Seperti yang telah terdahulu sebutnya itu. Maknanya tempat niat
bila serta dengan air sampai. Air sampai saja di mana-mana bahagian muka, kita pun terus hati bercakap. Kalau orang tanya, tadi kita sebelum pergi ke kolam dah niat dah. Itu bukan niat, itu dia panggil azam dalam mazhab Syafi'i. Ya, azam, maknanya baru berazam nak pergi. Sebabnya dalam bab niat ini, orang kata barang siapa yang niat nak buat baik dapat pahala. Niat ada lintasan, ada gerak. Gerak, lintasan, itu saya nak muka, ada lintasan saja, tak dapat. Yang dapat dia sudah simpan di tabung haji itu, memang nak pergi, atau memang persiapan ada nak pergi, itu azam, dapatlah duit, dapatlah pahala. Dia alhamu wal azmu wal niyah, tiga ni dapat pahala. Kalau sekira dia ada nak Mekah ke, rasa-rasa nak pergi tu, tak dapat pahala tu. Kena. Bukan senang-senang, tak lagi pahala senang-senang ke. Umpama kita nak mengaji tadi dah, nak datang suara ni, hujan lebat. Ada pahala dah. Nak pergi tak dapat. Payung tak ada, tokar tak ada, raincoat tak ada, baju tak ada. Tapi dia nak mengaji ni, dia tengok belakang, tak dapat. Hari pun hujan, ada harapan lagi. Ketiga, membasuh kedua tangan. Ketika membasuh kedua tangan, ketiga ni kita tu masuk muka. Ya. Jadi artinya yang kedua membasuh muka. Yang ketiga kita sebut sini di jalannya. Di sini sebut yang pertama niat, terus kedua yang semuka. Yang ketiga, terus ketiga. Yang ketiga membasuh kedua tangan serta kedua siku seperti yang tersebut dahulu itu. Ketiga membasuh kedua tangan. Yang pertama niat, yang kedua basuh muka dikira sekali. Pertama dan kedua. Basuh muka dan niat dikira sekali. Jadi maknanya yang pertama niat, yang kedua basuh muka. Yang ketiga membasuh kedua tangan hingga dua siku. Tapi dalam ilmu tasawuf tidak disebut dalam hukum fiqh. Dalam ilmu fiqh disebut membasuh muka itu ada had, iaitu had tempat tumbuh rambut di kepala dan rahang di bawah dan tempat tumbuh janggut. Makna muka itu ialah apabila kita berhadapan dengan orang itu, apa yang nampak itulah muka. Berdepan, apa yang nampak? Nampak depan. Bawah ni tak nampak bawah ni. Nampak. Itulah dia muka. Tetapi wajib membasuh lebih sedikit daripada had yang sebenar. Yang sebenar ialah tempat tumbuh rambut di sini. Ini rambut. Dan anak telinga dan di rahang ini. Jadi kita betul. Tetapi hendaklah dilebihkan sedikit basuhan itu ke atas, supaya meyakini yang sini kena. Dan di sini lebihkan sedikit supaya yakin kena. Yang sini pun lebih, leher pun kena, supaya kita yakin dah kena semua. Kalau kita ikut itu macam mungkin tak kena. Nampak? Jadi artinya membasuh lebih daripada had sebenar, hukumnya wajib. Asalnya sini wajib, bukan? Sini tak wajib. Tetapi lebihkan sikit menjadi wajib, pasal untuk meyakini bahawa air sampai di tempat yang sebenar. Bila kita lebihkan sikit, yakinlah kena. Kalau kita ikut macam, mungkin ada yang tak kena. Kalau sekiranya rambut tumbuh situ macam, kan? Dia kata hendaklah tempat tumbuh rambut. Saya di sini. Lebihkan sedikit itu hukumnya wajib menurut kaedah fiqh. Habis. Sama yang kedua siku. Siku pun begitu. Hendaklah jangan bersiku je. Lebih atas siku sedikit. Untuk meyakinkan bahawa siku tu kena. Jangan diukur siku tu. Ini siku sini je. Jangan. Mesti basuh lebih
dari had ni. Dan kalau sekiranya tangan jari ada 6, jari yang 6 tu kena basuh. Dan sekiranya ia ada lubang, lubang itu kena basuh. Berlubang. Sama juga muka ni. Kalau hidung dia berlubang, di sini betul lubang hidung ni, sini, wajib basuh yang berlubang itu. Sama juga mata ni tak wajib dibasuh. Orang tanya, apakah wajib kita membuka mata orang yang pakai apa tu, kaca tu, boleh buka tu, apa nama tu, contact lens tu. Kau juga tak, pasal dalam mata itu dia anggota batin, bukan zahir. Pasal kita basuh muka pun tak payah celik mata. Ada orang basuh muka celik gitu. Mata. Melainkan mata dia berlubang, wajib masuk air dalam tu. Kalau mata berlubang kan payah kalau hujan, penuh pula sombong kapal. Itu kaedah dia. Ini kita cerita sikit. Sebenarnya ini bab fiqah. Dia. Keempat, menyapu setengah daripada kepala atau rambut yang pada had kepala. Di sini disebut setengah daripada kepala. Sebenarnya Imam Ghazali ini dia mazhab Syafi'i. Dia mazhab Syafi'i. Sebenarnya dalam mazhab Syafi'i dia menyapu sedikit daripada kepala. Imam Hambali semua kepala. Imam Hanafi 1/4 daripada kepala. Syafi'i sikit. Dengan syarat rambut yang ada di atas kepala. Kalau rambut panjang itu, sapu kat ujung rambut, tak boleh. Berbeza dengan kita ihram apa namanya, tahallul, boleh potong rambut yang di ujung. Perempuan rambut panjang itu potong di ujung boleh. Tapi berwuduk tak boleh sapu di ujung rambut. Sapu di atas rambut yang berada di atas kepala. Itu kaedah. Kelima, membasuh kaki serta mata kaki. Dulu sebut buku lali. Taklah. Dan dibasuh lebih sedikit daripada itu. Yang keenam tertib. Maknanya mazhab Syafi'i dia ada 6 fardu wuduk. Imam Hanafi 4 saja rukun wuduk. Yang pertama membasuh muka, kedua membasuh kedua tangan hingga 2 siku, 3 membasuh 1/4 daripada kepala, yang keempat membasuh kaki. Tertib pun tak ada, niat pun tak ada. Tetapi tertib mazhab Hanafi hukumnya sunat dan niat pun hukumnya sunat. Syafi'i hukumnya wajib. Jadi mana kalau sekiranya kita ni was berniat, tukarlah mazhab, senang. Senang, tak ada masalah, tukar mazhab. Adapun yang lain daripada fardu yang 6 ini, maka iaitu semuanya itu sunat muakkad dan fadilatnya itu amat banyak dan pahalanya amat besar, dan yang meninggalkan akan dia amat rugi. Dan jikalau ada cedera yang perlu tunai menyempurnakan akan dia oleh sekali yang sunat, wallahu a'lam. Maknanya dia kata yang lain-lain itu berkumur-kumur, basuh 2 tangan, basuh semua kepala, basuh 2 telinga, hukumnya sunat. Tetapi kalau kita balik kepada terjemahan kita dulu-dulu lah, orang dulu terjemah apa makna sunat. Makna sunat itu diberi pahala kalau dibuat, dan tidak ada apa-apa kalau ditinggalkan. Jadi kita pun tak buatlah yang sunat tu, pasal apa? Tak ada apa-apa. Tak buat sunat ke? Tak ada apa-apa. Sebenarnya Imam Ghazali tulis sedap. Dengan maknanya, makna sunat itu ialah mendapat pahala kalau dibuat. Alangkah ruginya kalau ditinggalkan. Begitulah terjemahan yang sebenarnya. Betapalah ruginya. Pasal yang sunat itu boleh menampung kekurangan yang terdapat pada yang wajib. Maklumlah kita ni kadang-kadang berwuduk ada cacat celanya. Kita ambil yang sunat-sunat. Sama juga sembahyang fardu. Kita sembahyang sunat apa? Untuk nak menampung kekurangan yang terdapat pada sembahyang fardu. Maka yang sunat jangan tinggal. Sikit-sikit pun ada peluang buat sunat, kita buatlah sunat. Jangan tinggalkan. Pasal nanti di padang mahsyar dikira, tengok sembahyang tak cukup sempurna maknanya. Tengok ada kekurangan ke, tak khusyuk sikit, Fatihah laju sikit, mayang asar dah lewat sangat, dekat pukul 7 baru sembahyang.
Maka kita besok-besok semayang sunat untuk menampung kekurangan dalam semayang fardu. Wallahu a'lam. InsyaAllah. Jadi kita insyaAllah kalau kita baca ni tak habis. Ada Bil Ghusli ni, InsyaAllah kita akan sambung pada ceramah yang akan datang. Dan sebenarnya ada beberapa perkara yang kita nak jelas kat sini. Sementara ada 2-3 minit, 10 minit ni, kita bagi peluanglah tuan-tuan untuk kalau ada sebarang kemuskilan, apa-apa soalan saja yang berkaitan dengan kelas kita ni, ataupun apa saja yang nak dikemukakan soalan. Sebelum itu ada soalan bagaimana yang dikatakan berzikir ketika berwuduk. Maknanya waktu kita dulu dalam kitab ini ada sebut, umpamanya waktu membasuh muka, kita baca Allahumma bayyid wajhi binurika yauma tabyaddu wuduhu awliyaika wala tusawwid wajhi bizulmati yauma taswaddu wuduhu a'da. Itu zikir dia. Ya Allah, putihkan mukaku dengan cahayamu di hari putihnya muka wali-walimu. Ya Allah, jangan kau hitamkan muka kami pada hari hitamnya musuh-musuhmu. Itu doa dan zikir sekali. Itu contohlah. Sama juga dengan tangan dan sebagainya. Itu dia kalau kita nak berzikir atau ini syarat tidak dalam bilik air. Ya, dalam tandas tidak boleh. Kita bismillah pun tak boleh baca. Yang kebetulan sekarang ni tandas dan bilik air dan tempat wuduk sekali jalan kalau di rumah orang zaman moden ini. Jadi maknanya tidak boleh, bismillah pun tak boleh. Ambil wuduk diam-diam aja. Hati je bercakap, mulut tak, hukumnya haram. Ya, hukumnya haram berwirid, berzikir, menyebut nama Allah dalam tandas. Walaupun bersin melainkan telajak. Bersinnya alhamdulillah, teringat ni tandas. Ya, jangan ulang sekali lagi pula dia. Macam orang berpuasa, kalau dia makan, bila makan dia senawa, alhamdulillah, baru teringat puasa, alhamdulillah sekali. Pasal apa? Kenyang dah. Itu bab lain. Ada lain soalan? Bagaimana bagi orang yang tidak lawas buang air mengambil uduk? Orang yang tidak lawasnya dua masalah. Orang yang tidak tus panggil, tidak tus. Orang yang tidak tus ini sebenarnya ada dua perkara. Yang pertama, dia nak beruduk, dia jangan buang air kecil. Itu cara senang sikit. Ataupun telah buang air kecil, jangan beruduk. Tunggu dulu setengah jam. Maknanya lagi setengah jam nak beruduk, nak semayang, dia kena buang air dulu. Ataupun selepas dia beruduk, nak buang air kecil, hendaklah hentak kaki 40 kali. Digoyang-goyangkan badan 40 kali, hentak-hentak supaya keluar. Pasal kalau dia semayang juga, nanti sedang rukuk, sedang sujud, menitik-titik. Dia nak bangun kan malu, maka dia terus juga semayang. Hukumnya haram. Dan sejahat-jahat azab ialah orang yang semayang tidak beristinja. Pernah suatu ketika Nabi kita SAW singgah di sebuah kubur dan duduk berdoa di situ. 2 kubur saja. Sahabat pun heran, apa 2 kubur saja? Rasulullah yang lain tidak. Yang dua-dua ni sedang diazab oleh Allah. Innahuma yu'adzaban. Dua-dua ni sedang diazab. Pasal yang pertama, al-awwal fa innahu yamshi bin namimah. Yang pertama, rajin mengadu domba. Cucuk sana, cucuk sini. Yang kedua, dia kata bersemayang tidak beristinja. Artinya dia ini buang air kecil. Bukan tak sedap, dia menitiskan air kecil tapi tidak berhenti semayang. Maka caranya untuk menyelesaikan masalah orang ini, saya nak pesan di segi perubatan pula. Orang yang tidak tus ini, bukan tak lawas, tak tus dipanggil. Rajin menitik-titik begitu. Cuba amalkan dengan serai wangi. Serai wangi itu dicabut dengan akar-akarnya sekali. Dan direbus dan diminum air. InsyaAllah, tapi janganlah sekali. Banyak kali, amalkan 3 bulan. InsyaAllah. Ya, ada lagi soalan? Sila.
Urat terbukanya. Apakah hukumnya orang berwuduk nampak aurat? Hukumnya makruh. Hukumnya makruh. Sah wuduk. Kadang-kadang dia bila air, bukan buka aurat lagi. Habis langsung dia buka. Sah wuduk. Sah. Kolam ke? Kolam. Baik. Ya. Air kumur-kumur itu tidak najis. Jadi kalau mocik, tak ada apalah. Sama juga kalau kita nak pergi solat Jumaat tadi ni, lalu kita merecik air. Kena kain kita, baju kita. Hukumnya kalau disebut najis, najis yang dimaafkan. Dengan syarat tidak nyata. Nyatalah ni berbau, itu kena balik lah. Itu najis yang dimaafkan. Sama juga kalau macam negara dulu ya. Dulu punya, sekarang tak tahulah dulu. Saya tidak kot. Dulu ni makna kita pun tak yakin. Pasal keluar dari tandas, banyak orang tak berkasut. Dan negara tidak menyediakan terumpah dan kasut. Keluar itu terus membasuh kaki, berwuduk. Ada setengah orang dari tandas itu terus naik ke masjid. Maka najis sudah banyak berlaku. Kemungkinan. Ini dipanggil umumul balwa. Mana bala yang sangat umum, yang tak boleh dibuat apa-apa. Kerana kesilapan awal. Di segi dia punya cara membuat masjid dulu salah. Sama juga di Mekah itu ada orang komen. Apabila burung, merpati itu, kan kadang-kadang dia membuang najis di mana-mana, orang itu basuh, kadang-kadang menjadi-jadi najis itu. Dan kerana najis ini dibuang dulu, baru dibasuh. Ni dijerus terus kan melambat-lambat dia jadi. Itu dah pesankan kadang-kadang di rumah banyak orang silap. Anaknya kencing di mana-mana, dia ambilnya air dijerusnya. Bertambahlah lagi rumah tu. Satu masjid pula, budak kencing di atas kapet, dibuangnya kapet. Itu yang paling bagus. Kapet tu digunting, dikeran. Memang cara mudah, tapi rugilah kapet tu. Jangka dilap dulu, sampai kering dulu, sampai hilang ain dia, baru dijerus. Yang menjadi masalah lagi ialah apabila satu orang di rumah ni gayung, dibawanya tuala, ini budak kencing ni, kan dilapnya, dia celupnya tuala tu dalam gayung tu, dilap balik, kan najis tu. Ini kesalahan. Ni perempuan kena bersan baik-baik. Jangka dilap lah kencing tu dulu. Jangan diambilnya tu, dilap, dicelup. Kan najis tempat tu. Ini. Itu dalam bab fiqh. Jadi maknanya itu kadang-kadang yang kita bimbang, menyebabkan semayang tidak sah. Daripada masyarakat tengok-tengok semayang tak sah pun. Sebab kita nak basuh baju dalam mesin basuh itu boleh. Dengan syarat jangan campur kain yang ada najis. Bila campur kain yang tak najis pun jadi najis. Itu kaedah fiqh. Ya, insya-Allah kita sambung ni. Selamat datang. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma nawwir bil 'ilmi qulubana wasta'mil bi ta'atika abdanana wa khallis minal fitan wal mihani asrarana washghal bil i'tibari afkarana wa qina syarra wasawisi syaitan wa ajirna minhu ya rahman hatta la yakuna lahu 'alaina sultan. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin. وعلى آله وأصحابه والتابعين والتابع التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا
qawli. Saudara pengurusi majlis yang saya muliakan, saudara-saudara, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Alhamdulillah pada tengah hari ini kita dapat bersama-sama berkumpul dan insya-Allah kita akan laksanakan salat zuhur jemaah. Dan sebelum kita melaksanakan menunaikan fardu zuhur, kita isi sedikit masa lapang ini dengan kuliah zuhur yang sangat ditakuti orang. Mudah-mudahan diberkati dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya pada tengah hari ini saya bercadang untuk nak menghuraikan dua perkara yang selalu disebut-sebut orang, iaitu yang pertama nikmat, yang kedua musibat. Nikmat ini ataupun sebenarnya ni'mah, dalam bahasa tersebut ni'mah, memang sesuatu yang dicari-cari orang. Memang orang sukakan kepada nikmat. Dan makna nikmat itu ialah benda yang sebaik-baiknya. Rezeki itu ialah nikmat. Tidak mesti nikmat itu rezeki. Ada orang inginkan rezeki, tetapi ia tidak mendapat nikmat. Kadang-kadang rezeki yang ada itu tidak menjadi nikmat. Kadang-kadang rezeki yang ada itu menjadi sesuatu yang menyusahkan dia. Umpamanya, sekarang ini kita telah pun dihadiahkan oleh Allah dengan banyaknya durian. Kan rezeki itu durian tu. Tapi oleh kerana banyak durian tu sudah tidak menjadi nikmat lagi. Tidak menjadi sesuatu yang menyenangkan. Kerana nak dijual sudah tidak laku lagi. Nak disimpan di rumah berbau menyemakkan rumah. Dulu kita kata, kalau aku ada kebun durian, senang aku. Rupa-rupanya sekarang ni durian sudah terlalu banyak. Maka sudah tidak laku lagi. Sama juga kita. Sekarang, kalau banyak wang, badan tak sihat, kan tak jadi nikmatnya. Memang banyak orang yang suka banyaknya wang. Siapa tak suka-suka? Maka banyaklah wang. Tapi ia tak suka banyak makan. Kerana doktor tidak beri ia makan. Dalam masa yang sama, dia suka banyaknya wang. Boleh makan? Tidak boleh. Apakah wang itu menjadi nikmat? Tidak. Menjadi bala kepadanya. Pasal ditengoknya wang tak boleh digunakannya. Sama juga ditengoknya makanan banyak menjadi bala. Pasal risau tengok makanan. Kalau tak ada pun tak apa. Pasal tak ada dengan ada sama saja. Sama juga kalau ada isteri tapi menyusahkan, nikmat juga umpama, tapi tak menjadi nikmat apabila isteri itu suka melawan suaminya. Sama juga kalau dapat suami yang samsing, sama tu. Balik ke rumah bukan menjadi nikmat ada suami, menjadi bala. Kata isteri, kalau tak ada suami pun tak apa. Begitu. Tapi kalau tak ada pun pening juga. Begitulah sebagai mukadimah. Belum start lagi ni. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, maka nikmat itu memang dicari-cari orang sebenarnya. Rezeki itu lain. Apa itu rezeki? Rezeki itu sesuatu yang ditelan. Itulah rezeki. Yang belum ditelan, belum menjadi rezeki. Maka wang yang ada dalam poket ni apa rezeki? Ini bukan, ini amanah saja. Amanah sementara. Pasal kalau tuan-tuan mati, maka wang ini bukan tuan-tuan punya. Amanah saja. Sementara dalam poket, dalam bank. Kita punya, belum tahu. Nama kita. Punya, belum. Pasal kalau mati lagi sebentar, wang itu waris pun. Ataupun belum mati lagi, pencuri punya. Atau komen punya. Kereta sudah rusak. Atau doktor punya sudah sakit anak, kita demam berhari-harian. Maka wang itu bukan rezeki kita. Wang itu amanah saja.
Dengan demikian wang yang ada itu jangan dikedekutkan. Ada orang minta, diberi. Itulah wang kita yang sebenarnya. Sekejap lagi keletong lalu. Kalau lalulah. Dia bubuh duit lentung. Itu duit kita sebenarnya. Itulah simpanan kita untuk hari akhirat besok. Yang dalam poket, belum. Mesti belum tahu. Kalau mati, waris punya. Simpan, disimpan. Wang nak disedekahkan sayang. Nak didermakan sayang. Nak diwakafkan sayang. Disimpan dalam bank. Tak cukup 1 bilion, 2 bilion. Tak cukup lagi, ambil lagi. Tak cukup lagi, ambil lagi. Maka berbilion-bilion dalam bank yang bukan dia punya. Nanti kalau dia mati, siapa yang punya? Kita punya duit itu mula-mula. Akhirnya, suami yang nombor 2 punya. Isteri kita kan meninggal nanti. Meninggalkan janda kaya. Inilah kita. Berapa lama isteri kita boleh tahan tunggu? Sekejap saja menangis dia. Sampai hati kanda mengingatkan adinda. 4 hari, 4 bulan 10 hari. Duit banyak. Suami tak ada kan payah nak berjalan. 4 bulan 11 hari, orang pun pinang isteri kita. Bolehkah? Bolehlah. Kahwin dia. Apakah kita dalam kubur tahu? Kita tahu. Kita sudah mati, isteri kita kahwin, kita tahu duit banyak habis. Juta-juta tinggal. Tiba-tiba orang telekom ni pun meninggal seorang lagi. Suami tunggu dalam syurga, dalam alam barzakh. Awak ni kerja telekom ke? Isteri saya berkhabar, dah kahwin dah. Menganga dalam kubur tu. Maka rezeki yang sebenar yang ditelan tu. Itu rezeki. Yang terpakai sekarang ini kita punya. Yang simpan dalam lemari itu belum tahu. Inginkan kalau beli baju, pakai terus. Jangan tangguh besok. Beli hari ini, pakai hari ini. Nabi beli di kedai itu pakai terus. Nabi beli baju, pakai terus kat kedai itu. Pasal apa? Nanti balik belum tahu. Thailand buat kereta mati, accident. Baju dah, baru tinggal. Tengok suami baru pula yang pakai baju kita tu. Itu kena pesan. Mengangung lah kita, mengangung meleleh, orang kubur. Habis, isteri aku pun habis, duit aku pun habis. Bagi nak mati cari duit semalam. Makan tidak, apa tidak, simpan duit. Pejabat, makan rojak aja. Rojak kosong. Kadang-kadang tak makan langsung. Beli tunggu gigi je. Dah makan, dah tunggu gigi dah tu. Makan tak? Inilah mukadimah yang kedua. Belum start lagi ni. Ni dah. Maka nikmat itu dan musibat itu terbagi kepada 3. Nikmat, ataupun orang Melayu panggil nikmat. Kalau salah aja, nikmat maknanya bala. Ni'mah maknanya nikmat lah. Kalau nikmah ejaan baku N-I-K. Nikmah maknanya bala. Tapi oleh kita ni sudah menggunakan bahasa baku, terpaksalah sebut nikmat juga. Iklan. Sebenarnya iklan, ain tu. Kalau nikmah maknanya qaf. Qaf maknanya bala. Macam apa nama Johor. Elok Darul apa yo? Darul Takzim. Tapi Darul Takzim mana negara Kemeton mana dia. Pasal yang baku. Kita dah pakai baku sangat. Itu sebabnya yang saya heran bahasa baku itu mengapa plus tak buat plus. Kalau bahasa aku betul, tuan-tuan tak boleh sebut. Tuan-tuan, puan-puan. Nampak? Tapi heran aku benda yang baku. Mahathir tu, Mahasir. THIR tu. Kan? Sa bunyi tu. Itu luar tajuk lah. Saja tambah. Jadi, nikmat itu terbagi kepada 3. Yang pertama dia panggil ni'matul jaza. Nikmat pembalasan. Makna Allah balas nikmat kepada kita kerana dibalasnya amalan kebaikan kita. Maknanya kita buat baik, Allah Ta'ala balas. Dunia diberi kesihatan. Itu sebab kita bila banyak bersedekah, badan sihat.
umur pun panjang. Tapi sedekah ajalah. Jangan niat-niat. Bagi RM5 dapat tambah 5 tahun pun cukup. Beri saja. Ya. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa bertakwa kepada Allah, nanti Allah beri jalan keluar. Dan Allah beri rezeki yang tak terkira-kira banyak. Maknanya kalau kita beramal, kalau kita bertakwa, kalau kita berbuat baik, kalau kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kita bertakarub kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita tinggalkan maksiat, ada masalah, ada jalan. Tak buntu kita. Tidaklah menjadi orang yang susah sepanjang-panjang. Sebab orang yang beriman ini hatinya tenang, ceria sentiasa. Kalau sekiranya kita bangun pagi risau tu, adalah mana-mana silap. Orang Islam ni kan sentiasa tenang. Pasal dia tahu segala-galanya telah pun ditentukan takdirnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pasal pun nak susah. Kalau kita tahu segala-galanya telah pun ditentukan oleh Allah, kan tenang hati. Bangun-bangun pagi, tengok tayar kita 4 tayar. Tak ada. Alhamdulillah. Itulah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Macam boleh ke tak? Orang beriman begitu. Itu sebab Nabi Allah Ayub AS, bila dia sakit, bila anaknya habis mati, bila reta-reta habis, dia pun tak apa. Dia kata, Tuhan bagi aku pinjam, Tuhan ambil balik, ambillah. Itu orang beriman. Satu orang zaman dahulu tengah berbincang rakyat, ramai rakyat. Tengah-tengah bincang rakyat pagi tu, tiba-tiba orang bawa anaknya. Telah pun meninggal dunia. Tuan, anak tuan meninggal. Dia bunuh oleh sepupunya sendiri. Ini sepupu kami tangkap daun. Tak bergerak. Dia elok. Anak saya itu selenggarakanlah pengkebumiannya. Dan sediakan 100 ekor unta untuk menebus kematiannya, untuk diberikan kepada ibunya. Ibunya isteri dia. Dan sepupu yang membunuhnya itu, Tuan lepaskan saja ikatannya. Kerana Allah telah siapkan untuknya balasan di hari akhirat nanti. Anak saya itu telah pun sampai ajalnya. Habis itu. Sambung terus perbincangan. Macam, boleh gak? Seorang perempuan lagi. Wahai makcik, suami makcik telah meninggal dunia. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma khuluf li khairan minhu. Dia sambung doa lagi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sama Allahumma khuluf li khairan minhu. Itu doa yang umpan kena baca kalau suami dia meninggal. Gitu. Boleh apa? Allahumma khuluf li khairan minhu. Apa maknanya? Ya Allah, gantikan aku suami yang baru. Yang lebih canggih dari suami aku itu. Perempuan nak mengapa dah? Tak jadi mengapa. Tiba-tiba perempuan tadi dipinang oleh Rasulullah SAW. Lebih baik daripada suami dia. Dia rasa bahawa suami dia yang paling baik. Tak ada orang dah. Tiba-tiba ada rupanya. Iaitu Nabi sini pinang. Iaitu namanya Ummu Salamah. Bapa ni suami namanya Abu Salamah. Bapa Salamah. Mak ni Salamah.